Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ramadan Mubarak, kullu am wa antum bi khair. Teruskan dengan ibadah tengahan Ramadan. Pada hari ini kita menyambut 2 tahun kemenangan Pakatan Harapan. Satu kejutan membawa perubahan besar dalam peta politik tanah air dan juga suatu sejarah peningkatan demokrasi yang agak ulung. Dunia juga menyambut baik perubahan ini dan saya dapat pada hari ini bersama Azizah yang sebenarnya di tengah gelombang itu, kerana pada masa itu saya masih lagi istirahat di Istana Hinggap dan masa itu di rehab center pusat sejurus selepas pembedahan bau. Dan oleh demikian wajar kita dengar sendiri daripada Azizah tentang pengalaman beliau mengemudi keadilan, kerana bendera keadilan juga digunakan pada masa itu, dan kemudian mendapat pertahankan Pakatan Harapan dengan gabungan bersatu di bawah pimpinan Tun Mahathir dan memecah rekod dan mencatat kemenangan. Dan maka peringkat pertama ni saya minta Azizah jelaskan pengalaman sebelum dan dalam menghadapi suasana kemenangan pada 9 Mei 2018. Assalamualaikum Ramadan Mubarak. Memang adalah satu daripada apa yang berlaku pada 9 Mei itu adalah kejutan. Kita telah membina sejarah dan kita telah menukar kerajaan. Bukan mudah kerana itu bukannya satu tarikh sahaja, tetapi satu perjalanan perjuangan yang panjang lamanya, dan juga dengan banyak pengorbanan dan mungkin adalah macam-macam liku-liku yang berlaku. Namun pada hari itu kita menang dan alhamdulillah kita dapat bentuk kerajaan. Itu adalah pada diri saya peribadi satu penghormatan. Apabila kita dapat menubuhkan kerajaan, memang malam itu kami telah menghadap ke bawah duli Sultan Muhammad pada ketika itu, yang di-Pertuan Agong, untuk membolehkan mengangkat sumpah dan membuatkan keputusan yang utama. Lepas itu bila menjadi tertubuhnya kerajaan, saya telah ingat beberapa peristiwa dan juga beberapa program yang kita lakukan. Kita dapat tunaikan sedikit daripada amanah yang telah diletak ke atas bahu kita. Jadi satunya saya sebagai Timbalan Perdana Menteri Wanita yang pertama untuk Malaysia, satu kebanggaan. Saya rasa alhamdulillah, syukur, dan juga saya juga sebagai Menteri Kementerian Pembangunan Keluarga Wanita dan Masyarakat, ya, itu juga salah satu daripada tempat untuk kita menabur bakti. Saya ingat juga bahawa sebagai Timbalan Perdana Menteri, kita ada beberapa program dan bawah NADMA, di mana saya memfungsikan Majlis Keselamatan Negara, ya, dan juga memberi bantuan-bantuan kepada mereka yang memerlukan, terutamanya apabila terkesan teruk oleh bencana. Juga masuk masa itu saya ingat Sungai Kim, masa kita dapat menolong mereka dalam ASEAN, di Indonesia, di Lombok, di mana mangsa-mangsa banjir lumpur, gempa bumi ini berlaku. Dan juga dalam PWKM, Kementerian Wanita Pembangunan Wanita Masyarakat, kita juga ada masa itu membuat program Aisuri, ya, kerana kita memperingati, tak lama lagi kita ada Hari Ibu, ya. Kita memperingati jasa sumbangan ibu-ibu yang tidak bekerja namun telah menabur bakti yang tinggi kepada pembangunan negara kita. Jadi adalah Aisuri adalah pengiktirafan untuk mereka.
Jadi kita sekarang ada fasa pertama, kita EPF. Kita nakkan 11% daripada EPF yang disumbangkan oleh suami itu pergi kepada isteri, 2%. Kita tidak ambil daripada kerajaan beri RM50 untuk diberikan kepada mereka-mereka yang sumbang RM5. Itu adalah masuk fasa pertama, dah dilaksana. Fasa kedua belum lagi masuk sebagai akta di dalam perancangan, masih lagi dalam cara mana untuk kita melaksanakan. Fasa ketiga, suami memberikan peruntukan kepada isteri secara sukarela, memang dah ada, dan EPF hanya untuk EPF melaksanakan jalankannya. Dalam juga satu menangani masalah keluarga, kalau ada domestic violence ataupun keganasan rumah tangga, kita ada talian kasih 15999 yang kita mahukan semua telco bagi free service. Jadi toll free service yang kita dapatkan. Dulu kena bayar, walaupun kalau kita tak ada kredit, kita kata okay, call back daripada call center kita. Itu salah satu daripada apa yang kita usahakan, dan ini adalah penting terutamanya dalam masa COVID ini. Dalam masa COVID ini kita tangani masalah ini. Saya kira bahawa kalau mereka katakan kita tidak melakukan sesuatu, ingat ya, masa COVID, kes terakhir masa Pakatan Harapan menjadi kerajaan adalah pada 15 Februari. Kes pertama adalah 25 Januari, dan 11 hari kita tidak ada apa-apa kes baru pada masa itu, dan sehinggalah kita ditumbangkan pada 25 Februari. Pada masa itu WHO baru keluarkan kenyataan bahawa itu adalah satu pandemik, dan bukan kerana kita tidak menyekat pasukan warga asing. Apapun, it's not a blame game. It is how we tackle the problem. Ini yang perlu kita ingat semua rakyat Malaysia. This is most important. Kita nak menangani masalah COVID ini. Ya. Dan saya juga ingat masa bencana ini, kita sama-samalah kita. Walaupun 9 Mei hari tarikh yang kita ingat untuk telah menukar kerajaan, namun apa yang penting adalah masa depan negara kita bersama. Terima kasih Azizah kerana bagi liputan pertamanya tentang kemenangan 9 Mei dan urutan cara pentadbiran Pakatan Harapan selama hampir 2 tahun, dan beliau sebagai mengemudi Parti Keadilan dan juga pada ketika itu Menteri Timbalan Perdana Menteri dan ringkas Menteri Wanita. Saudara-saudara, tentu ada juga minat tentang akan ingin tahu tentang perkembangan yang menyebabkan bendera keadilan digunakan oleh semua parti pada ketika itu. Satu, keduanya tentang saat-saat getir di mana Tuanku Yang di-Pertuan Agong sebenarnya mempelawa Azizah. Ada orang bertanya mengapa mempelawa Azizah, kerana Azizah pada masa itu adalah Presiden Keadilan dan semua calon parlimen bertanding atas bendera atau tiket keadilan. Maka beliau diundang ke istana untuk diminta mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, tapi sebagaimana kita tahu beliau patuh kepada janji yang dimuafakati bersama sebelum itu, dan kemudian mengundurkan diri. Boleh Azizah berikan penjelasan sedikit tentang pengalaman itu? Memang saya perintah untuk menghadap kepada Tuanku dan diberikan satu bagaimana kita nak menghadapi situasi ini, sebab saya adalah Presiden Parti Keadilan Rakyat pada masa itu, dan juga lambang yang kita gunakan adalah semua Dr. Mahathir ke, Tan Sri Muhyiddin ke, semua, Azim pun, semua kita gunakan lambang Parti Keadilan Rakyat. Jadi itu kita menangi
dalam pilihan raya umum yang baru, yang dulu adalah atas lambang Parti Keadilan Rakyat. Jadi sebagai presiden saya ditawarkan menjadi Perdana Menteri pada masa itu. Tetapi saya ingat dalam Islam kita pegang pada janji. A man's worth or woman's worth is by her words or her promise or his promise. Ini saya ingat itulah yang saya pegang. Masa itu saya tidak dapat tanya pada suami, kan kita kena patuh pada suami. Tapi masa itu saya kata saya buatkan keputusan sendiri. Memang kita pegang pada janji, itu adalah janji, dan saya pegang pada janji pada masa itu. Baik, jadi kita saksikan satu perubahan kejutan, kemudian pemerintahan berterusan, dan ada rekod yang kita rasa membanggakan, cara kita menguruskan kewangan yang lebih ketat, lebih bertanggungjawab. Kita mewarisi satu sistem kewangan yang lemah kerana hutang bertambah dan terlalu banyak skandal kewangan, bukan saja YMDB tapi yang melibatkan Felda yang diasaskan oleh Tun Abdul Razak almarhum, dan kemudian menjadi suatu beban kepada ratusan ribu peneroka. Oleh yang demikian, tumpuan terlalu banyak kepada cara memperbaiki dan menguruskan, dan saya lihat dari segi rekod banyak yang perubahan-perubahan dibawa, tetapi tentunya ada beberapa kebimbangan, keresahan, kerana ini kali pertama di mana dilihat penyertaan rakan-rakan bukan Melayu dalam kabinet, dan ini menimbulkan suatu isu besar perkauman dan sensitiviti agama. Dan saya tidak boleh nafikan bahawa ada juga beberapa kekurangan di pihak kita, kerana kadang-kadang kurang sensitif dalam beberapa kenyataan kita. Keduanya, beberapa program kepedulian rakyat itu tidak dilakukan secara lebih agresif, terlalu banyak pertimbangan dan sebagainya. Dan oleh itu ini dijadikan satu bahan kempen keras untuk menyergah kerajaan Pakatan Harapan. Tapi untuk menyatakan ada kecuaian ataupun salah guna kuasa, itu tentunya tidak dapat kita terima, ketimbang atau berbeza dengan apa yang berlaku sebelumnya. Saya sendiri tidak terlibat dalam kerajaan, malah tidak dirujuk untuk pandangan atau dari segi dasar atau pelaksanaan. Jadi saya tentu terkeluar daripada keputusan-keputusan kerajaan umumnya dalam Pakatan Harapan pada ketika itu, tetapi secara objektif kita harus pertahankan apa yang benar, dan untuk menyatakan bahawa Pakatan Harapan itu mengenepikan masalah Melayu, bahasa, budaya, dan juga hak keistimewaan atau kedudukan agama itu diteruskan. Katalah kalau kita bandingkan sekarang, katalah kalau kedai judi dan arak dibuka sekarang, kalau kerajaannya Pakatan Harapan, habis kita akan separuh dikafirkan atau disergah. Tapi sekarang nampak secara lunaknya boleh diterima. Jadi maknanya kita harus bedakan di antara fakta yang benar dan mitos yang dihebahkan. Kita harus gunakan, manfaatkan waktu kita, termasuk bulan Ramadan ini, untuk menilai kebenaran dan kenyataan, dan tidak hanya propaganda. Umpamanya, bayangkan beberapa hal yang berlaku sekarang kalaulah dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Saya sebut tadi kilang arak, pusat perjudian, beberapa keputusan lain lah yang kita dapat lihat saban hari. Parlimen tidak bersidang seperti mana yang sewajarnya, akan dihukum begitu keras oleh pemimpin politik pada ketika itu. Tetapi ini oleh kerana dilakukan oleh Perikatan Nasional dan oleh parti-parti yang parti Melayu lah, maknanya hal-hal yang dianggap curang dulu dimaafkan. Sebab itu dalam
Facebook Live ini berulang kali saya tekankan di antara keperluan kita mempertahankan prinsip dan membedakan faham perkauman dengan faham keadilan dan kemanusiaan, terutama yang diterapkan dalam Islam. Saya tanya soalan akhir kepada Aziza, ya. Kalaulah dengan pengalaman beliau dalam kerajaan dan perkembangan yang ada sekarang, bagaimana beliau lihat umpamanya masa depan keadilan khususnya dan Pakatan Harapan dalam lanskap atau peta politik tanah air? Saya kalau berbanding dengan yang menanya itu memang tidaklah sama taraf dalam erti kata politik, tapi saya kira satunya bila dia ungkap kembali kepada apa yang masa Pakatan Harapan tu, kita memang ramai menteri-menteri yang memegang jawatan tidak pernah menjadi menteri, tidak pernah ada pengalaman begitu. Namun saya kira bahawa tiada pengalaman bagaimana nak mencari lubang ataupun cara-cara mana untuk salah guna kuasa itu tidak ada. Jadi saya kira itu pada itu ada kebaikannya. Namun saya masa-masa kita dalam kerajaan saya adalah kelemahan-kelemahan, tetapi kita boleh belajar dan mengatasinya. Tapi kalau kelemahan-kelemahan ataupun salah guna kuasa itu memang menyengkam, itu adalah salah satu yang parah dan satu penyakit. Itu yang komen saya lah. Tapi masa depan kita adalah atas dasar rakyat memilih. Saya kata itulah 9 Mei ini pada saya adalah pilihan rakyat. Jangan kita lupa, rakyat memilih dan rakyat juga boleh menghukum. Jadi kalau kita fikirkan bahawa masa depan kita bersama adalah menunjukkan bahawa kita memang setia dengan istiqamah, setia dengan perjuangan kita, dengan landasan kenapa kita masuk politik pada kali pertama, kenapa kita berjuang mati-matian ini adalah untuk negara kita memperbaiki masa depan, bukan untuk kita saja, untuk anak cucu kita dan masa depan negara kita dalam menjalani arus untuk kebaikan bersama. Negara makmur, aman damai, negara boleh kita agihkan kekayaan, kita rasa bahawa yang miskin dan yang kaya itu diimbangi, dan kita ada pendidikan, kita ada satu masa depan, kita rasa bahawa kita ni adalah manusia yang bertamadun, insya-Allah. Baik, terima kasih Aziza kerana berikan pandangan dan menghimbau tentang pengalaman yang lalu. Saya ingin menegaskan bahawa akhirnya dalam isu urus tadbir ini dan negara, kita harus tentukan supaya masa depan kita itu lebih terjamin. Kita lihat umpamanya sekarang ini dengan COVID-19, suasana politik berubah. Semua orang bicara tentang new normal, mana keadaan baru yang tidak akan bertunjang kepada akar lama, ya, kerana kalau kita terus dengan sistem lama, kita tidak dapat lagi pulih dari segi politik, ekonomi dan sosial. Kebimbangan kita apa? Kebimbangan kita ialah cara lama itu dikembalikan, bahawa politik ini hanya tempat pusingan, rebutan, kedudukan, siapa dapat kerusi dan siapa dapat JLC, dan semua dipenuhi dan tak sempat fikir tentang kepentingan rakyat terbanyak. Maka masa depan Pakatan Harapan, ya, bagi saya ialah untuk menentukan bahawa kelemahan-kelemahan ini tidak diulangi. Harus ada satu ketetapan yang besar. Orang politik yang mau memimpin harus berteraskan kepada prinsip yang jelas, prinsip akhlak, prinsip moral, prinsip apa yang disebutkan mempertahankan good governance, ya, urus tadbir yang baik. Ini bermakna umpamanya bukan saja dalam sistem politik, banteras rasuah dan SPRM yang bebas, badan kehakiman yang bebas, itu untuk menjamin kepentingan rakyat. Tapi ekonomi ini yang saya fikir cabaran terbesar.
orang terharu umpamanya satu dua kenyataan untuk tolong rakyat begini. Tapi ekonomi yang penting ini ialah dasar ini nak jaga toke-toke kaya, pengurus bank, konglomerat, ataupun dasar ekonomi yang nak jaga kepentingan nelayan, petani dan rakyat terbanyak, pekerja dan sebagainya. Jadi ini bagi saya yang disebut new normal. Kalau benar nak bawa perubahan, dia mesti dipimpin dengan tegas, yang benci kepada rasuah, benci kepada kezaliman, menolak cara kroni, menolak cara nak perkayakan keluarga dan kawan-kawan, dan cuba pertahankan prinsip yang tegas. Kerana kalau kita terus keadaan sekarang, ya, ekonomi meleset, ya, wang tidak ada, rakyat hanya diberikan RM60, RM80 bahan makanan. Tetapi pengurus-pengurus besar bank pendapatannya 7 juta, 8 juta. Pendapatan pengurusi JLC 70,000, 80,000. Ini tidak menggambarkan suatu sikap yang prihatin untuk membawa perubahan kepada rakyat. Maka oleh yang demikian, bagi kita landasan politik, saya tegaskan selalu dalam keadilan, ya, kalau tidak dia boleh khianat, ya, kerana tidak tahan dengan menjaga prinsip. Kalau gitu tak perlu masuk dalam gelanggang perjuangan begini rupa. Jadi masa depan kita ialah pengurusan ekonomi yang lebih baik dan menampilkan syakhsiah dan kepribadian yang boleh menonjolkan sikap prihatin dan lebih bertanggungjawab. Terima kasih. Baik, kalau kerana masa kurang mengizinkan, saya ada 2 persoalan yang saya akan jawab. Ramai yang bertanyakan atas kehilangan sahabat kita, da'i, seorang pendakwah yang terkenal, Allahyarham, Datuk Ismail Qamus. Ini kebetulan dia kata dia rindu, jadi dia datang mengejut ke pejabat satu hari dalam keadaan uzur. Jadi saya rasa sangat terharu. Dia juga sering ke rumah mengadakan satu majlis khusus untuk berdoa khusus bersama. Dia di hospital, saya sempat ziarah, dan apa kehebatan Ismail Qamus yang semua orang puji sekarang. Kalau puji, saya ingat patut dengarlah nasihat dan kuliah dia, bahawa cara penampilan dakwah itu bijak, hormat, tidak terlalu terikat dengan kelompok dan faham kabilah dan politik yang sangat sengit, berkawan dengan semua dan tunjuk sikap yang sangat sederhana, berhemah dengan semua, tak kira daripada mana parti, mana faham. Tetapi bila menyampaikan pandangan, dakwah dan pengajaran, dia sampaikan dengan jelas dan tegas. Walaupun dia juga terkenal dengan sedikit sebanyak senda gurauan yang menarik perhatian peminat dan khalayak. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan dicucuri rahmat dan boleh terangkat di kalangan salihin. Yang kedua yang saya nak bangkitkan ialah contoh bagaimana propaganda media ini kadang-kadang jadi bobrok. Banyak bertanya tentang satu rencana. Saya sering tidak sangat berminat untuk komen satu dua nama wartawan atau rencana, tetapi saya ingat ini tak keterlaluan. Jocelyn Tan dari Star itu sentiasa menyerang. Tak apa dia bercakap dari juru cakap MCA, kita tahu. Tidak apa dia tidak senang dengan kita secara peribadi, kita tahu. Tetapi baru-baru ini dia sengaja membawa satu pandangan untuk menghasut supaya ada permusuhan, termasuk di kalangan saya dan Tun Mahathir umpamanya, ya. Dia menulis seolah-olah saya diangkat sebagai ketua pembangkang itu untuk sabotaj usaha-usaha lain. Jadi sebab itu Saudara Fahmi Fadil umpamanya dalam kenyataan itu menyebut di antara lain kenyataan perbezaan dia, ya. Dia tuduh bagaimana dia kata
usul, untuk mensabotaj usul. Inilah kadang-kadang kenakalan wartawan kerana terlalu taksub dengan politik dan kebencian kepada orang-orang tertentu. April 30, Datuk Saifuddin Nasution atau Pakatan Harapan telah menulis kepada speaker untuk menentukan kedudukan Anwar sebagai Ketua Pembangkang. Usul Tun Mahathir dan Datuk Syafiee Afdal itu hanya disampaikan pada 4 Mei dan kita dimaklumkan pada 3 Mei, walaupun usul Datuk Syafiee itu tidak dimaklumkan kepada Pakatan Harapan. Dan walaupun saya kemudian mengumumkan kedudukan saya sebagai Ketua Pembangkang itu dalam Oxford and Cambridge Society seminar, webinar pada Mei 5 bulan. Jadi sepatutnya wartawan dia tanya dulu. Malah surat itu dihantar pada April 30. Keputusan itu dibuat seminggu sebelumnya. Maknanya pada bulan Mac lagi keputusan tentang Ketua Pembangkang. Jadi 2 minggu, 3 minggu sebelumnya, dan ini diketahui umum walaupun kita tidak umumkan sebab kita mahu maklumkan dulu kepada semua parti pembangkang yang lain. Ini sebagai contoh sajalah saya nak bagi tahu, khalayak yang membaca termasuk dalam sebagai netizen dalam media sosial haruslah tahu di antara fakta, fitnah, propaganda, dan tahu juga yang menulis itu siapa yang bayar. Dia tulis dengan rela hati, dia jaga akhlak dan prinsip dan ketelusan, atau dia tulis itu hanya sebagai perkakas untuk kalangan tertentu. Ini sebagai contoh, mudah-mudahan dia jadi pengajaran. Politik penulisan harus bebas, kita harus hormat hak masing-masing, tetapi untuk adu domba, memfitnah itu tidak wajar sama sekali. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.